Sokongan Parti Sarawak GPS beri sokongan kepada calon-calon kerajaan perpaduan. Perinciannya bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Miza. Gabungan Parti Sarawak GPS akan memberi sokongan kepada calon-calon kerajaan perpaduan dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15. Pengerusinya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu berdasarkan penyertaan sejumlah Menteri Ahli GPS yang menganggotai barisan Kabinet dengan seorang timbalan Perdana Menteri. 7 plus 5, 12 MPs there. So let them work on our behalf. You must remember also, kita tu during those months busy with our 60 tahun. GPS parity is Sarawak first. Ya, gini kayak kita nak tinggal 60 tahun gagal sinun. Bagaimanapun, sokongan itu tidak melibatkan bantuan jentera GPS. Katanya yang penting sokongan itu bagi memastikan kerajaan yang stabil terus dipertahankan. Tan Sri Abang Johari yang juga Premier Sarawak bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di BCCK Kuching. Dalam pada itu, beliau tidak menghalang kerjasama politik yang dimeterai oleh Parti Demokrasi Progresif, PDP dan Parti Persatu Sarawak, PSB. Baginya, kerjasama dan sokongan itu hanya membuktikan polisi kerajaan Sarawak diperakui semua pihak. Malah, beliau menegaskan PSB tetap bukan sebahagian daripada GPS. Mesyuarat lebih 2 jam itu dihadiri oleh kesemua Presiden Parti komponen GPS. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amarawang Tengah Ali Hassan semalam telah dikurniakan bintang darjah paduka Sri Laila Jasa yang amat berjasa darjah pertama oleh Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Darjah kebesaran itu membawa gelaran Datuk Paduka Sri Laila Jasa. Beliau antara 15 penerima terawal pingat kebesaran negara jiran itu bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77. Upacara pengurniaan darjah kebesaran tersebut diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Datuk Ahmad Awang Tengah ditemani isteri beliau Datuk Dayang Murliah Datuk Awang Daud. Wanita yang ingin menceburi bidang perniagaan harus terlebih dahulu mengetahui dan mengkaji pelbagai peluang, potensi, program dan bantuan yang ada. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, banyak jabatan dan agensi kerajaan menawarkan pelbagai program termasuk latihan dan bimbingan serta bantuan keuangan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kemahiran dan keusahawanan yang dihadiri seramai 115 wanita dari kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban di Kuching. Tambahnya, kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai sokongan sama ada latihan dan keuangan menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang sedang giat dijalankan dan merupakan sebahagian strategi untuk meningkatkan pendapatan negeri dan rakyat menjelang 2030. Pada majlis tersebut, Datuk Ahmad Douglas memuji 28 peserta yang telah mempunyai perniagaan sendiri termasuk seorang kontraktor dan berharap platform ini dapat menyokong satu sama lain. Kesedaran terhadap penggunaan kit ujian Human Papilloma Virus HPV bagi mengesan kanser cervix atau pangkal rahim dijangka akan dapat menggalakkan lebih ramai golongan wanita untuk melakukan saringan awal bagi mencegah penyakit kanser cervix. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, berbeza dengan ujian pap smear, penggunaan kit ujian HPV akan memudahkan wanita melakukan saringan secara kendiri sebelum mengambil tindakan lanjut sekiranya didapati positif. Oleh itu, peranan Yayasan Rose dalam mempromosikan kaedah saringan kanser cervix lebih efisien mampu meyakinkan pengguna untuk melakukan saringan tanpa rasa takut atau malu. Datuk Seri Nancy Shukri berkata demikian selepas menyempurnakan program kayuhan amal Despeda Amal Borneo 2023 dan sesi saringan kesihatan program Rose di Kuching hari ini. Beliau turut mengumumkan sumbangan berjumlah RM30,000 akan disalurkan kepada dana Yayasan Rose bagi membiayai aktiviti-aktiviti kesedaran awam berkaitan kanser cervix di seluruh Malaysia.
Selain bertujuan mengumpul dana dan meningkatkan kesedaran orang awam tentang kanser cervix, program kayuhan amal tersebut melibatkan seramai 20 orang pekayuh basikal dari Kuching ke Bintulu bermula hari ini sehingga 22 Julai 2023 sekaligus melakukan program promosi saringan kanser cervix di beberapa lokasi terpilih. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Industri Korea menjadi penghubung penting rakyat dan pemangkin utama pembangunan ekonomi digital. Selari perkembangan itu, usaha memperkasa industri agar kekal cekap dan dinamik diperhebat menerusi pembangunan My Korea. Bal Subramaniam Narayanan ada perinciannya. My Korea dibangunkan secara usaha sama Postal Forum dengan rakan strategiknya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Melalui My Korea ini, dia akan syarikat yang berlesen di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia akan dinilai melalui 5 komponen utama, iaitu pengurusan, keselamatan, pengalaman pengguna, ESG dan juga teknologi. Jadi melalui kaedah ini, syarikat yang berlesen yang berdaftar akan dinilai melalui bintang yang melalui pendarafan bintang. Syarikat Korea berlesen dan berdaftar akan dinilai berdasarkan pelbagai kriteria oleh 38 panel daripada pelbagai pihak. Sebanyak 109 kriteria yang akan digunakan untuk membuat penilaian for My Korea, iaitu wakil daripada pihak kerajaan dan juga agensi kerajaan, daripada pengawal selia industri, melalui juga pertubuhan bukan kerajaan dan juga wakil daripada industri perusahaan Korea sendiri. Platform My Korea juga berperanan sebagai indikator dalam memilih penyedia perkhidmatan yang baik dan selamat. Ia akan menjadi suatu indikator yang boleh dirujuk oleh pengguna untuk mengetahui syarikat mana yang menyediakan perkhidmatan yang paling baik dan juga selamat. Inisiatif ini diharap mampu mewujudkan budaya keselamatan dalam kalangan syarikat Korea. Kita mengharapkan syarikat-syarikat Korea ini dapat mengamalkan budaya selamat di dalam organisasi mereka. Selain itu, kita juga mengharapkan bahawa ia dapat mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan terutama terhadap pekerja kaki tangan di hub dan juga di persekitaran pekerjaan dan juga terutamanya di jalan raya. My Korea bukan sekadar meningkatkan kecekapan dan persaingan operasi Korea tetapi menjamin kualiti perkhidmatan memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat.